Semua yang baru menyaksikan Malaysia hari ini, selamat pagi diucapkan. Dan sekarang ini saya bersama dengan seorang yang pakar mengenai madu. Hampir 10 tahun kajian dilakukan. Kita bersama dengan Dr. Suri Rui, dari Saintis Institut Pendidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI. Selamat pagi. Selamat pagi. Dr. Suri, okey. Kita tahu bahawa madu ni kita biasa daripada tok nenek kita pun dah biasa minum madu ni. Cuma saya nak tahulah sebenarnya apa sebenarnya khasiat madu yang kita sebenarnya perlu tahu dan ianya memang disahkan oleh saintis sendirilah. Bukan daripada cakap-cakap orang sebagainya. Okey. Terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada TV3 sebab beri peluang untuk saya cerita tentang apakah kebaikan madu sebenarnya. Bila kita makan madu sebenarnya kita akan dapat banyak kebaikan. Kalau kita makan makanan berkhasiat, contohnya kita makan makanan sayur-sayuran, herba, teh dan sebagainya, teh hijau contohnya, bahan berkhasiat yang terhasil dalam perut dikenali sebagai asid fenolik. Dan bahan ini terhasil lama, iaitu dalam masa 5 ke 24 jam. Mana nak dapatkan khasiat daripada sumber-sumber berkhasiat, dia memakan masa yang lama. Tapi dengan kita minum madu, sebenarnya dia telah tersedia dengan banyaknya. Mana kita tidak perlu tunggu sehingga 5 ke 24 jam, memadai dengan kita tunggu dalam masa sejam saja dah dia diserap ke dalam tubuh. Baik. Itu kepentingan minum madu sebenarnya. Dia lebih cepat serap dan lebih memberi banyak kebaikan sebenarnya. Okay. Madu memberi banyak kebaikan, banyak khasiat. Tapi kita nak tahu sebenarnya pengambilan yang bagaimana sebenarnya yang akan membawa khasiat betul-betul dan diserap oleh badan kita. Cara pengambilan yang betul. Okey. Madu ni dalam madu dia mengandungi unsur-unsur yang bersifat senang serap, yang dikenali sebagai asid fenolik. Cara terbaik untuk kita minum madu sebenarnya ialah kita perlu minum madu dalam keadaan perut kosong. Perut kosong. Contohnya waktu bangun pagi, kita minum madu dan dalam masa sejam kita tidak boleh ambil apa-apa. Okey, faham. Maknanya madu saja. Madu saja. Sebab seandainya kita ambil makanan lain dalam masa sejam, apa yang berlaku adalah madu tadi khasiatnya terutamanya akan diikat oleh benda-benda lain, terutamanya protein, lemak dan sebagainya. Tapi seandainya kita nak minum madu dan kita nak minum susu contohnya, kita perlu ambil benda lain. Contohnya bali. Sebab dalam bali dia ada satu bahan lain yang dikenali sebagai beta glucan, yang dikenali sebagai fiber larut air. Dengan adanya beta glucan tadi, dia akan masuk dalam perut dan dipecahkan atau diuraikan semula dan diserap ke dalam tubuh. Jadi cara pengambilan madu dia sangat penting sebenarnya. Madu, bali dan susu? Boleh. Ataupun kita ambil madu saja dalam keadaan perut kosong dengan tak ambil benda lain. So ada dua cara lah. Maksudnya kalau makan madu kena sejam baru kita boleh isi perut dengan makanan yang lain. Betul. Tapi ada juga orang kata kalau madu ni tambah dengan bahan lain seperti lemon kan untuk kurangkan sakit tekak, sakit batuk, bagaimana pula? Okey. Madu ni dia boleh ambil dua cara. Satu, sama ada kita ambil madu tu sendiri ataupun kita boleh buat dengan tambahkan dengan sumber-sumber berkhasiat lain. Contohnya seperti herba limau, lemon contohnya untuk masalah batuk dan sebagainya. Dan ada kajian yang telah diterbitkan dalam penerbitan antarabangsa dalam jurnal menunjukkan bahawa madu yang dicampur dengan lemon dia sangat berkesan membunuh bakteria Staphylococcus, bakteria yang terlibat dengan masalah batuk dan masalah keradangan dan sebagainya. Tapi ikut kaedah yang betul lah. Contohnya kalau kita nak sediakan madu dengan lemon, apa yang perlu buat ialah kita perlu ambil bahagian kulit lemon tadi. Kita letak madu dan biarkan selama sejam. Kulit lemon saja? Kulit lemon, biarkan selama sejam baru kita tambah jus dia. Itu caranya. Sebab madu ni dia tidak boleh bekerja dalam keadaan persekitaran yang masam sangat. Sebab dalam madu ni dia ada enzim. Enzim ni dia boleh bekerja dalam keadaan yang tidak terlalu asid dan juga tidak terlalu alkali. Cerewet juga madu ni. Cara penyediaan tu memang kena betul lah. Baik, kepada anda sekiranya ada barang soalan berkenaan dengan pengambilan juga khasiat madu ni, boleh hubungi kami di studio 0377261603. Doktor, kita ada seorang pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi. Siapa di talian? Saya Zuhairi dari Bukit Sentosa. Ya, Cik Zuhairi ada sebarang persoalan berkenaan dengan pengambilan madu ni? Pengambilan tidak, saya nak minta tolong doktor confirmkan pada pengguna semua macam mana nak dapatkan madu yang benar-benar asli. Yang kulit Ya, sebab sekarang ni terlalu banyak madu-madu tiruan. Bukan saya cakap bohong, saya pernah terbeli
madu yang berasa asid. Masam. Masam. Ya. Dia memang kita rasa benda tu asid. Tapi, Sebab sekarang Cik Zahari beli dengan harga berapa? yang itu dalam sebotol dalam 30 lebih kalau tak silap saya. Okey. Baik. Dia nak tahu sejauh mana bagaimana tulen ataupun tiruan Ya. Okey, Kalau baik. yang tulis tu macam mana dia boleh dinilai harganya tu. Baik. Terima kasih. Baik. Ya, sama. Doktor, ini yang menjadi igawan kepada semua pengguna antara yang original, yang tulen maupun yang tiruan. Ia merupakan satu cabaran yang agak besar bagi seorang saintis sebenarnya untuk kita bezakan antara madu asli dengan madu tiruan sebenarnya. Dan kalau kita lihat banyak kaedah yang biasa dikongsikan dalam internet, dalam media, dalam sosial media dan sebagainya tentang kaedah untuk membezakan yang asli dengan tiruan. Tapi cara terbaik untuk kita tentukan keaslian madu tu ialah kita kena bawa ke makmal. Baik. Kita bawa ke makmal dan kita lihat kandungan bahan berkhasiat dalam madu. Dan di sini saya sertakan contoh. Apa berlaku jikalau madu tidak asli, kan? Jikalau tidak asli, bila kita bawa ke makmal, dia akan membentuk peak ataupun puncak-puncak, dan hanya ada satu puncak saja, iaitu puncak gula hangus dipanggil HMF. Okey. Berbanding dengan yang madu tiruan. asli, kan? Madu asli kita akan dapati banyak puncak. Banyak puncak, dan setiap puncak tu dia mewakili bahan-bahan berkhasiat dalam madu. Bayangkan kalau kita ambil sesudu madu dan kita dapat banyak bahan berkhasiat, jadi banyak kebaikan yang kita dapat dengan kita mengamalkan madu asli berbanding dengan madu tiruan yang hanya ada gula hangus saja. Baik. Macam tadi Cik Zahari kata, dia terbeli madu yang rasanya sangat-sangat masam dengan harga RM30. Okey. Sebab biasanya madu ni dia rasanya tidak terlalu masam. Dan cara mudah untuk kita tentukan yang asli atau tidak ialah setakat ni kita boleh cium dia punya aroma dia. Sebab biasanya madu asli dia ada aroma bunga. Tapi aroma tu tidak terlalu kuat lah. Kalau dia kuat mungkin ada penambahan minyak wangi. So kena hati-hati. Dan cara lain ialah kita boleh rasa madu tersebut. Dan madu yang asli, yang banyak khasiat, dia akan ada aftertaste atau dia akan ada rasa kelat-kelat sikit selepas kita minum madu. Maknanya dalam masa beberapa saat selepas kita minum lah. Berbanding dengan madu tiruan, kita hanya akan rasa gula hangus, ataupun kita akan dapat rasa mungkin ada penambahan cuka dan sebagainya, terutamanya madu kelulut. Itu antara tips mudah lah yang kita boleh. Madu kelulut memang akan rasa sedikit masam kan Ada daripada baik. Ada seorang lagi pemanggil dari Ceras. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Syah kat sini. Okey, silakan. Okey, saya nak tanya daripada doktor. Madu ni ada yang makan apa tu, lilin dia tu kan? Saya nak tahu ada khasiat ke lilin dia tu? Okey. Baik. Terima kasih. Terima Terima kasih. Lilin ni kat mana, doktor? Dia punya sarang dia. Sarang dia. Dan sebenarnya madu kalau madu kelulut dia ada kandungan rezin dia. Rezin ni lah dia punya getah dia, sebab salah satu bahan yang digunakan oleh lebah kelulut adalah untuk membuat kantung daripada rezin tadi. Bagi lebah biasa dia ada wax atau lilin, dan kita perlu hati-hati bila kita ambil banyak wax atau rezin ni, sebab kita khawatir bila kita makan banyak dia boleh masuk dan tak boleh keluar dan jadikan benda yang mudarat. Kita kena hati-hati dari segi dos terutamanya. Sebab untuk pengambilan wax ni saya sarankan kita perlu proses dulu. Maknanya kena keluarkan khasiatnya, dan lepas keluarkan khasiat baru kita boleh ambil ikut kuantiti yang betul lah, ikut dos yang betul. Sebab sekarang kita tengok memang banyak trend yang mana mereka menjual kan dengan sarang-sarang ni sekali. Jadi itu yang mungkin dikhawatiri sekiranya kita tahu mengenai penggunaannya yang secara betul. Dan kita nak tahu juga penggunaan madu. Ada yang kata seperti yang di kaca TV sekarang ni kan, yang kita dapat lihat ini. Ada yang kata kalau betul-betul madu tu tulen tualang, rasanya pahit, warnanya gelap dan sebagainya. Berbanding sebab kadang-kadang kita nak beli madu ni, orang kata tengok dulu warna dia. Tengok dulu ada tak dia punya akan menjadi macam mampatan ada kan. Bagaimana, doktor? Okey, kita boleh tengok kualiti madu ni dengan kita melihat warnanya juga. Dan biasanya madu yang tinggi kandungan khasiat biasanya mempunyai warna yang agak gelap. Dan bila kita rasa dia akan ada aftertaste atau mungkin ada pahit sedikit. Dan itu menunjukkan bahawa
Madu tersebut banyak komponen berkhasiat